Dia suara. Kalau saya 29. Tak lain-lain semua. Ada kitab muka surat 29, ada kitab muka surat 20. Kalau yang terjemah muka surat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim. Tarikhul hawadis wal ahwalun nabawiyah, sampai auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya auladuhu sallallahu alaihi wasallam awwaluhum Al-Qasim. Anak-anaknya sallallahu alaihi wasallam yang pertama dari mereka adalah Al-Qasim. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukanna. Dan dengan Qasim itulah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukanna, diberi kunyah. Ataupun Melayu kita kata diberi gelaran. Kunyah itu gelaran. Kunyah dengan laqab, terjemah Melayu kita kata gelaran. Cuma beza dia, kunyah ini digelar dengan abi atau ummi atau ibnu. Itu Ummu Salamah, Abul Qasim, itu dipanggil kunyah. Ummu Kulthum, itu kunyah. Abi ataupun ummi ataupun Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu semua dipanggil kunyah. Nabi diberi gelaran atau kunyah Nabi Abul Qasim. Sebab apa? Sebab anak Nabi pertama adalah Qasim. Jadi Nabi dapat nama Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Jadi kita nama kunyah kita ikut anak sulung lah. Ikut anak. Macam saya boleh buat Abul Hawra, Abu Nafisah boleh ya. Nah, anak sulung Majah Abu Syauki, bukan Abu Gen. Abu ya. Jadi anak Nabi ni yang kita selalu tahulah, yang kita duk menyanyi-nyanyi tu ada berapa orang? 7 kan, anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 ni lagi, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Buku jangan Ummi, Ummu, Ummah boleh, semua boleh. Mak yang Umar lah. Ya, ada Arab tu, Arab lah. Baca Ummu. Boleh. Jadi 7 tu atas pendapat yang asah, pendapat yang kita kata kuat hujahnya. Di antara 7 orang anak Nabi itu yang muttafaqun alaih, yang ittifaq ulama bahawa depa ni anak Nabi ada 6 je. 6 nama ittifaq ulama. 4 orang perempuan semua sepakat kata anak Nabi. Kemudian Qasim dan juga Ibrahim ittifaq ulama anak Nabi. Jadi 2 lelaki dan 4 perempuan ni rata-rata ulama mengatakan anak Nabi. Kemudian Abdullah ini khilaf. Ada pendapat kata 6, ada pendapat kata 7, ada pendapat kata 11,
Ada pendapat kata 9. Jadi ada nama-nama lain lagi yang kita akan dengar. Contohnya macam Tayyib, macam Tahir, macam Abdul Manaf, Abdullah, Mutahhar, Mutayyab. Itu semua khilaf ulama pada membilang anak Nabi ataupun tidak. Ada yang kata anak Nabi, ada yang kata bukan anak Nabi. Contohnya macam Tahir dan Tayyib, katanya gelaran Abdullah, bukan anak. Ada yang kata Abdullah tu anak Nabi, Tayyib anak Nabi, Tahir pun anak Nabi. Lain. Ada yang kata tak, Abdullah je anak Nabi, Tahir gelaran dia. Macam tu. Jadi ada yang kata gelaran, ada yang kata bukan. Ada yang kata Tahir bukan Tayyib, beza. Hak ni gelaran, hak ni anak yang seorang lagi. Jadi menyebabkan ada khilaf pendapat sehingga ada yang kata anak Nabi sampai 11 orang. Itu khilaf yang asah, yang kita kata kuat hujah-hujahnya 7 orang anak Nabi. 7 orang anak Nabi. Hak pertama adalah Qasim. Dan ada pendapat juga yang kata anak pertama Nabi adalah Zainab. Anak pertama. Tapi Zainab anak perempuan Nabi yang paling dewasa. Maksudnya apa? Hak 4 orang tu Zainab paling hak tua lah. Hak tua. Cuma pendapat ulama ni berbeza pada Qasim dengan Zainab. Siapa dulu? Hak mana? Hak ni abang ke hak ni kak? Zainab yang kak ke ataupun Qasim? Yang selalu kita dengar Qasim. Tapi ada juga riwayat yang kata Zainab dulu baru Qasim. Sebab dulu tak penting, tak ada orang yang mengambil berat sangat pada ni. Jadi kadang ada riwayat yang begini gitulah. Qasim ni mengikut pendapat asah dia anak Nabi hak pertama, dan dia lahir sebelum daripada kenabian. Qasim ni dia beranak sebelum Nabi jadi Rasul, dan dia hidup tak lama lah, mati. Ada yang kata hidup sampai 2 tahun, ada yang kata hidup sampai boleh berjalan, ada yang kata Qasim ini hidup sampai Nabi jadi Rasul. Dan dia adalah anak pertama yang meninggal dunia. Di antara anak-anak Nabi, dia hak pertama lah, hak meninggal dunia. Itu adalah Qasim. Kemudian katanya waqad wulida qabla an-nubuwah, dan sungguhnya telah dilahirkan Qasim ini sebelum kenabian, wa tuwfiya qablaha, dan wafat sebelumnya, wa huwa ibnu sanatain, dan iaitu umur dia adalah 2 tahun. 2 tahun. Ini ada khilaf. Umur Qasim ni dia ada banyak riwayat lah. Ada riwayat kata umur 2 tahun, ada riwayat kata sampai dia boleh berjalan. Ada yang kata dia dah boleh berjalan. 2 tahun boleh jalan lah. Maksudnya berjalan tu tak lama lah. Ada yang kata sampai besar, sampai apa? Sampai Rasulullah. Sampailah Rasulullah jadi Rasul. Sampai Rasulullah. Sebab apa dikatakan sampai jadi Rasul? Sebab ada sebahagian riwayat yang mengatakan waktu mana Qasim meninggal, Khadijah ni sedih. Sebab anak Nabi ni semua dari Khadijah kecuali Ibrahim. Anak Nabi yang ramai-ramai tu semua dari Khadijah. Isteri lain tak ada. Ibrahim seorang sahaja daripada Maria Al-Qibtiyah. Jadi ketika mana anak pertama ni, Qasim ni meninggal dunia, Khadijah ni sedih. Maka bila Khadijah sedih ni, Khadijah pun kata, ya Rasulullah, sesungguhnya darrat lubainatul Qasim, menitis meleleh susu Qasim. Tak ada nak menyusu, apa kata, sebab dia tak puas lagi nyusu, tak sampai 2 tahun lagi. Darrat lubainatul Qasim. Lubainah tu tasghir bagi laban susu. Yang lubainah makna nitih yang sikit-sikit tu. Kemudian kata Khadijah, kalaulah Allah kekalkan hidupnya sampai dia sempurna radha, maknanya sampai dia puas menenen. Dia kata kalaulah Allah panjangkan umur Qasim ni sikit lagi, bagi dia puas dulu menenen, lepas tu meninggal.
Itu kata Khadijah, sedih Khadijah dengan apa Qasim mati meninggal kecil kan, anak kecil, sedihlah. Maka apa kata Rasulullah? Qasim ini kana tamamu radha'ihi fil jannah, katanya. Dia menyempurnakan susuannya di syurga, kata Nabi. Qasim ni dia sambung menyusu kat syurga. Itu kata Nabi. Maka bila Khadijah sedih meleleh air mata ni, kata Rasulullah, kalau kau mahu, aku akan doa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan suara Qasim untuk kamu, kata Rasulullah kat Khadijah. Sayang Rasulullah kat Khadijah ni, pujuk Khadijah. Sebab itulah katanya, sebahagian riwayat kata Qasim ni meninggal setelah Nabi jadi Rasul. Sebab apa? Rasulullah nak doa kat Tuhan, tentang syurga ke Tuhan. Jadi takkan terus nak doa kalau ini ada berbagai riwayat, dan hadis ni bukanlah kita kata hadis yang kuat, tidak, tapi ada riwayat-riwayat begitulah. Rasulullah kata kalau mau aku akan doa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan suara Qasim ni kepadamu, wahai Khadijah. Maka apa kata Khadijah? Cukuplah, dia kata, aku percaya kepada Allah dan Rasul. Kalau Rasulullah dah sebut kata duduk dalam syurga tengah menyusu, tak payah dengar pun tak apa, percaya kepada Allah dan Rasul. Itu kata Khadijah. Itu kata Khadijah. Tapi ada banyak riwayat yang kata mati sebelum nilah, sebelum jadi Rasul, waktunya jadi kecil. Kemudian wa Abdullah, anak nombor 2, wa yusamma bit-tayyib wa bit-tahir, dan dinamakan Abdullah ini dengan Tayyib dan Tahir. Tayyib, dulu kawan dah soal nama Tayyib. Tayyib nama anak Nabi. Abdullah ini di antara nama dia Tayyib dan juga Tahir. Wa wulida ba'da nubuwah, dan dilahirkan setelah daripada kenabian. Wa qila lam yudrik an-nubuwah, dan ada sebahagian pendapat kata tak, dia tak sempat mendapat kenabian. Maknanya Abdullah pun meninggal sebelum daripada jadi nabi lah. Wa qila, dan kata qil, at-tayyib ghairu tahir. Tayyib tu bukan tahir, maknanya orang lain-lain. Maknanya tayyib lain, tahir tu orang lain. Maknanya berbilang lah. Abdullah pun lain, Tayyib lain, Tahir pun lain. Makna ada 2-3 orang lagi anak Nabi. Jadi berapa? 9 lah. Sebab laki jadi Qasim, Abdullah, Ibrahim, Tayyib, Tahir. 5 tambah 4, 9 orang anak Nabi. 9 orang anak Nabi. Dan ada pendapat lagi, menambah lagi, bahawa ada lagi anak Nabi yang namanya Abdi Manaf. Ada lagi anak Nabi yang namanya Mutahhar. Ada anak Nabi yang lagi namanya Mutayyab. Jadi 9 tadi tambah 3, 12 ataupun 11 lebih kurang. Ada salah satunya adalah gelaran, begitu. Jadi ada khilaf pada pendapat lah. Tapi yang sahihnya yang tadilah 3 lelaki, 4 perempuan. 4 perempuan ni tak ada khilaf lah. 4 perempuan ni tak ada khilaf, sebab mereka semua meninggal dah besar lah. Dah hijrah Islam dengan Nabi. Anak perempuan Nabi semua sempat Islam dengan Nabi. Semua Islam dengan Nabi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Islam dengan Nabi. Sebab apa? Nabi jadi Rasul ketika tu dia dah dewasa. Dia dah dewasa. Dan anak Nabi hak perempuan pula, wa Zainabu, dan juga Zainab. Zainab Al-Kubra, Zainab hak paling besar sekali. Ada pendapat kata dia dulu, kemudian barulah Qasim. Hanya dia hak sulung lah. Dia lahir, Zainab lahir pada tahun 30 daripada daripada umur Nabi. Kalau Fatimah waktu Nabi umur 35, Zainab umur 30. Kahwin umur 25, umur 30 dapat Zainab. Umur 30 dapat Zainab. Dan dia kahwin dengan siapa?
Suami dia nama Abil As, Abil Asi. Abil As ni dia sepupu lah. Sepupu bagi Zainab. Sepupu sebelah mak khalah. Anak khalah, anak makcik sebelah mak. Anak makcik sebelah mak. Jadi mak Khadijah, maknanya adik-beradik Khadijah ni, ada saudara kakak Khadijah, ada adik Khadijah yang ada anak Abil Asi namanya, kahwin. Tapi ketika mana Islam datang, maka Zainab masih Islam. Suami dia belum. Suami dia lambat. Suami dia Abul Asi ni dia tak masuk Islam lagi. Sehinggalah Rasulullah hijrah pergi ke Madinah. Dia duduk dengan suami dia. Duduk dengan suami dia di Mekah. Suami dia kufur. Sehinggalah pada perang Badar, suami dia pergi perang Badar. Tapi suami dia kena tawan dengan Rasulullah. Rasulullah tawan menantu dia. Nabi untuk menantu dia tak ikut lagi waktu tu. Abul As tak ikut lagi Nabi. Kemudian masa dalam tawanan tu sampai berita pada Khadijah, sampai berita pada Zainab. Zainab sedih lah. Zainab sedih. Lalu dia hantar surat kepada ayah dia, kepada Rasulullah, minta tebus suami dia. Dia hantar dia punya gelang ataupun rantai, tak ingat. Hantar. Maka Rasulullah pun lepaskan dia. Bila lepas, Abul As pun balik. Bila balik, Abul As balik, dia kata, baliklah, pergilah kepada ayahmu. Waktu tu dia tengah mengandung. Zainab waktu tu dia tengah mengandung. Jadi bila mana suruh balik, pergi balik, sebab Rasulullah kata suruh hantar Zainab balik. Bebaskan Abul As, hantar Zainab balik Madinah. Abul As ni balik Mekah, dia kata suruh balik kepada Rasulullah. Lepas daripada perang Badar lebih kurang sebulan ataupun lebih. Maka bila Zainab bersiap-siap, dia naik di atas unta, rumah atas unta Haudash tu kan. Bila naik atas tu, saudara bagi ipar dia lah, sepupu dia jugalah, Kinanah ibn Rabi', dia bawa dengan panah, dengan persiapan, dia bawa Haudash Zainab tadi nak menuju ke Madinah. Tahu kepada puak-puak Quraisy, dia ligan. Pemuda-pemuda Quraisy ni ligan, sekat tengah jalan. Bila sekat tengah jalan tu, depa acukan senjata kepada unta Zainab ni. Jatuh, Zainab jatuh ketika tu tengah sarat mengandung. Jatuh tu gugur. Gugur anak Zainab. Waktu tu Kinanah tadi mengamuk marah, dia pun tarik anak panah dia. Dia kata, siapa dekat, aku lepas bersepai kepala. Itu tambahan lah. Dia kata, siapa dekat, aku lepas. Dia kata, la yadnu minni rajul illa wada'tu fihi sahma. Dia kata, tak ada seorang pun lelaki yang mendekati aku, melainkan aku lepaskan anak panah dekat dia. Hamai berani, hamai. Hati orang tu lah. Mai berani, mai. Hampa langkah saja. Dia duduk lindung Khadijah. Jatuh tu jatuh kena batu. Dia jatuh kena dekat batu, lalu gugur. Jadi kecoh waktu tu Abu Sufyan datang. Ada riwayat cerita Abu Sufyan datang, ada riwayat kata depa bawa balik pergi Mekah, jumpa dengan Abu Sufyan. Tapi akhirnya Abu Sufyan, ada riwayat kata Abu Sufyan dia cakap tenang, dia relax dulu. Dia kata Abu Sufyan ni musuh juga dulu ni kan. Jadi dia kata tenang dulu. Dia kata Allah ni tengah kecoh, bukan tak tahu lah, ni tengah musibah antara kami dengan Muhammad, bukan hang tak tahu. Jadi tengah-tengah ni kami akan ada sesuatu begini lah. Kali dia pun cuba redakan situasi. Abu Sufyan kata kami akan hantar Zainab nanti, tapi bagi reda dulu keadaan. Maka mereka pun berdamai, bawa Zainab balik Mekah. Kemudian dia hantar beberapa orang beserta dengan Zainab pergi ke Madinah, dan disambut oleh sahabat Nabi daripada Ansar, dan juga Zaid bin Harisah. Yang Rasulullah suruh tunggu, hampa tunggu, Zainab akan datang. Jadi Zainab waktu tu lepas daripada gugur tu, kesan dia jatuh daripada unta tu, dia sakit lama. Tahun ke-9 meninggal.
kesan daripada jatuh tu kan, sakit, akhirnya Zainab meninggal. Dan bersama dengan kesakitan yang dia bawa tadi itulah. Tu Zainab. Dan bila dia tinggal suami dia. Sampailah bila mana suami dia masuk Islam, maka Rasulullah kembalikan Zainab kepada suami dia, Abul Asih. Dia kembali bersama dengan Abul Asih. Dan Zainab ini melahirkan cucu kepada Rasulullah yang masyhur kita dengar, namanya apa? Umamah. Yang mana peristiwa kalau dalam hadis dicerita Rasulullah sujud lama. Duk sangka kata wahyu turun, sahabat pun sujud lama. Rupanya Umamah naik belakang tengkok Nabi. Umamah ni lah. Dia cerita bahawa Rasulullah satu hari pada waktu sembahyang zuhur ataupun asar, Rasulullah keluar kepada sahabat duk dukung Umamah. Rasulullah sayang cucu-cucu Rasulullah ni. Umamah ni cucu perempuan dia di antara yang dia sayang, cintalah. Kemudian Rasulullah sayang sampai dukung Umamah. Kemudian sahabat ikut. Bila mana Rasulullah sujud, Rasulullah letak Umamah. Bila Rasulullah bangkit, Umamah main bergantung kat Rasul. Dia akan bangkit. Ada satu ketika bila Rasulullah sujud tu, Umamah naik di atas belakang, di atas. Tapi tak turun-turun. Ada tu sahabat ingat turun wahyu berapa lama nak sujud. Rupa-rupanya Umamah naik belakang Rasulullah. Naik belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah sembahyang bawa dukung bayi lah. Kita boleh nak buat macam tu. Boleh, tapi jangan bagi dia najis ya. Pakai pampers tu kena jagalah. Bagi pampers tak boleh ha. Kau dia kencing berak, tak boleh. Dan Umamah di antara cucu yang Nabi sayang sehinggakan Rasulullah ini pernah diberi hadiah oleh Raja Najasyi satu hullah, satu pakaian, ada cincin daripada emas yang raja bagi. Maka Rasulullah bagi kepada Umamah pakai. Dia kecil lagi. Ada riwayat yang cerita bagi kepada Aisyah, kemudian diberi pula kepada cucunya Umamah. Itu anak Nabi Zainab. Nanti kat belakang dia akan cerita Zainab dapat anak namanya Ali, mati kecil. Kemudian Umamah ni dikahwini kemudian daripada wafatnya Sayyidatina Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga kahwin dengan cucu Rasulullah Umamah. Atas wasiat daripada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah suruh kahwin dengan anak nakan dia. Lepas Fatimah meninggal kan, himpun tak boleh mana boleh, haram kan. Mana boleh mak nakan dengan anak nakan sekali. Lepas Fatimah wafat tu, Sayyidina Ali pun kahwinlah dengan Umamah. Kemudian wa Ruqayyah. Ruqayyah kalau orang Tarim sebut qaf dengan ga, Ruqayyah. Jadilah orang Melayu Rogayah. Orang Melayu panggil Rogayah. Rogayah ni Ruqayyah. Orang Tarim sebut Ruqayyah. Ataupun sebahagian Arab sebut qaf dengan ga, Ruqayyah. Kemudian orang Melayu kita Ruqayyah ni dibaca dengan Raqiyah. Boleh lah Ruqayyah. Ruqayyah ni lahir kemudian daripada Zainab, lahir pada ketika Nabi umur 33. Dan dia berhijrah sebanyak 2 kali bersama Sayyidina Uthman sebab dia isteri Sayyidina Uthman. Tapi sebelum daripada jadi isteri Sayyidina Uthman, Ruqayyah ni jadi isteri bagi Utbah bin Abi Lahab, anak Abu Lahab. Utbah bin Abu Lahab, adik dia Ummu Kulsum kahwin dengan Utaibah, adik kepada Utbah. Utbah dan Utaibah 2 adik-beradik, anak kepada Abu Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kulsum 2 adik-beradik, anak Rasulullah. Mereka masuk Minang keluarga Rasulullah. Maka Rasulullah tak dapat nak tolak lah. Sebab tu sebelum daripada tak dapat nak menolak lah kan.
Sebab adik-beradik sendiri mai teluk mai minta, maka Rasulullah pun terima. Tapi kahwin saja tak lama datang wahyu, Rasulullah jadi rasul. Bila jadi rasul, maka Abu Lahab ni marah, benci. Abu Lahab suruh anak-anak dia ceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Maka Utbah dan Utaibah pun ceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah tanpa disetubuhi, belum dukhul, disebut di dalam riwayat begitu. Utbah dan Utaibah tak setubuh lagi. Antara turutan dia yang besar adalah Zainab. Ini ada khilaf ulama, tapi di antara pendapat yang dipilih ulama yang besar sekali Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ada yang kata Fatimah yang last. Ada yang kata Fatimah anak bongsu. Ada yang kata Ummu Kulthum yang anak bongsu. Khilaf ulama lah. Jadi antara Utbah dan Utaibah tu, Utbah ni Nabi suka. Utbah ni Nabi suka dan Nabi minta doa kepada Allah supaya Allah hebahkan, Allah berikan Utbah ni kepada dia. Utbah dan seorang lagi saudara dia. Maka Allah perkenankan doa ketika mana Fathu Mekah, bila Nabi tawan kota Mekah. Nabi cari mana Utbah. Utbah duduk jauh. Maka Nabi suruh pergi panggil dia. Bila Nabi panggil, mereka pun masuk Islam di bawah Nabi. Nabi seronok Utbah sebab anak sepupu Nabi kan. Utbah ni sepupu Nabi, seronoklah Nabi bila keluarga dia masuk Islam. Tapi Utaibah tak masuk Islam. Utaibah kahwin dengan siapa? Utaibah ni kahwin dengan Ummu Kulthum. Dia kahwin dengan Ummu Kulthum dan dia diceraikan. Ummu Kulthum ni nama dia tak diketahui. Yang kita tahu adalah kunyah dia saja, Ummu Kulthum. Apa nama Ummu Kulthum ni? Tak tahu. Disebut di dalam kitab sirah begitu. Lam yu'raf laha ismun. Tak diketahui nama dia apa. Tak diketahui nama dia apa. Meninggal pada tahun ke-9 Hijrah. Kak dia Ruqayyah meninggal pada perang Badar, hari perang Badar. Lepas waktu perang Badar tu meninggal. Masa kahwin dengan Utaibah, bila mana Abu Lahab paksa dia cerai, maka dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, engkau telah keluar daripada agama engkau. Dia kata ke Rasulullah, maka aku ceraikan anak engkau. Sebab hang keluar daripada agama engkau, maka aku ceraikan anak engkau. Engkau tak suka aku pun tak suka engkau. Lagak kata Utaibah. Engkau tak suka aku pun tak suka engkau. Dia pergi kat Rasulullah, dia koyak baju Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kemudian Rasulullah pun dia kata, aku doakan kepada engkau supaya Allah menguasai engkau ataupun mengerasi engkau dengan anjing daripada anjing-anjingnya, kalban min kilab. Allahumma sallin alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, sallit alaihi, ataupun kita kata kuasai, ataupun macam mana kita kata, kerasi atasnya dengan anjing daripada anjing-anjingmu. Nabi doa dengan binatang yang hina, dikenalkan kepada Utaibah ni. Maka ketika tu Abu Talib dengar. Abu Talib sedih. Abu Talib pun habaq dia. Habislah orang dia kata, tak ada siapa yang terselamat daripada doa Rasulullah. Tak ada siapa yang terselamat daripada doa sepupu engkau. Doa sepupu Rasulullah. Sedih. Sebab apa? Sebab tu anak nakan dia Utaibah. Maka dia pun dengan sombongnya dia pergi ke, waktu tu dia nak pergi ke Syam, dia nak pergi berniaga. Bila mana dia pergi berniaga, dia bawa sekali dengan geng-geng dia lah. Abu Lahab pun ikut juga. Bila sampai di satu tempat, dia berhenti di satu, kita kata macam gereja, tak ada tempat rahib. Maka rahib pun kata, pasal apa hampa main sini?
Apa yang menyebabkan hampa pakat mai sini? Mai duduk di dekat dengan gereja tu. Main berkemah dekat-dekat. Dia kata sini ni kawasan singa. Kata rahib dari sini kawasan singa. Maka kata Abu Lahab, hampa kenal aku, hang kenal aku pun kenal hang. Dia kata, kita dah lama kenal. Lepas tu Abu Lahab pun kata, sesungguhnya Muhammad dia doa ke atas anak aku ni. Maka aku nak minta hang tolong himpunkan barang-barang, buat tembok keliling untuk anak aku. Buat keliling untuk anak dia duduk di situ, di tengah tu. Pada malam tu singa mai. Pakat tidur habis, tak sedar singa mai cium muka seorang-seorang. Cari. Singa tu cari. Hilang bunyi. Takut pasal singa. Singa tu main cium cari seorang-seorang. Bukan dia. Ni bau hangit, ni bau busuk. Ni tak mandi. Bukan. Bau tak sama. Lain kali sampai dengan apa, sampai jumpa orang Taibah ni, dia tokak kepak kepala pelari. Maka orang lain cari tak jumpa. Cari singa tu tak jumpa. Cari nak balas dendam tak jumpa. Cari singa tu dah tak jumpa. Ada sebahagian dari yang menceritakan orang Taibah ni sedap. Dia pun sedap sebab singa tu duduk mak mereka dah lama. Dia tengok, maka kata orang Taibah apa? Demi Allah, Muhammad bunuh aku sedangkan dia di Mekah, aku di Syam. Muhammad bunuh aku, dia di Mekah, aku di Syam. Muhammad boleh membunuh. Mereka takut, orang kafir ni takut dengan Nabi. Takut dengan Nabi, dalam masa yang sama benci dengan Nabi. Mereka takut kalau Nabi doa kat mereka. Semua orang kafir ni, kalau Nabi angkat tangan doa, Nabi jarang doa. Nabi jarang doa tak elok dekat siapa-siapa. Tetapi ada 2-3 orang yang Nabi doa. Salah seorangnya adalah orang Taibah. Bila Nabi angkat tangan doa, mereka memang takut. Sebab mereka kenal Muhammad itu siapa? Boleh belah bulan. Boleh belah bulan. Mereka kenal Muhammad ni siapa. Cuma mereka ni hati saja keras, mereka tak mahu. Dan apa, orang Taibah ni sepatutnya bila singa dah nampak nak makan dia tu, dia tahu dah, dia sedar dah singa tu nak main makan dia. Sebab apa? Sebab doa Nabi Muhammad. Tapi kerasnya hati, dia tetap tak mau beriman. Sepatutnya kalau waktu tu dia beriman, mungkin dia terselamat. Fir'aun kerah lagu mana pun, waktu mana ayat nak tutup tu, dia nak beriman dengan Nabi Musa, dia nak mengucap. Tapi Jibril nampak dia ambil tanah, sombat masuk dalam mulut dia. Kata, hang punya lama orang bagi can tak mau taubat. Time ni baru nyawa nak dekat gharah-gharah dah. Tidak ada taubat ketika nyawa dah sampai di gharah. Waktu malaikat mai, dia nampak luk pun nak timbul dia dah. Waktu tu dia nak mengucap, dia nak cakap, malaikat sombat dalam mulut dia. Utaibah tak, dia lagi keras daripada Firaun. Singa nak main tekam dia ni, main depan dia dah. Tapi dia tak beriman dengan Nabi. Alangkah bagus kalau dia beriman, mungkin dia boleh selamat daripada kena makan kan. Jadi anak Nabi seterusnya adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ni asalnya adalah isteri Utaibah, kemudian diceraikan. Setelah dia cerai, maka Sayyidina Osman berkahwin dengan Ruqayyah ni sebelum kahwin dengan Ummu Kulsum, Sayyidina Osman kahwin dengan Ruqayyah di Mekah. Masa Sayyidina Osman kahwin dengan Ruqayyah di Mekah, hijrah ke bumi Habasyah pergi sekali. Masa kemudian hijrah di Madinah pun pergi sekali. Jadi hijrah 2 kali. Ruqayyah ini hijrah 2 kali dia pergi. Masa di Habasyah, dikatakan ada orang-orang lelaki dari Habasyah ni nak buat tak elok kepada Ruqayyah, dan semuanya habis Allah binasakan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Osman ni segak dan Ruqayyah pun segak. Disebut di dalam sirah Bari'atul Jamal. Segak sungguh, bukan segak biasa-biasa. Bari'ah ni luar biasa dia punya segak. Kiranya pasangan merpati sejoli lah, bagai pinang dibelah 2 akhirnya. Sayyidina Osman ni orang lelaki segak, dan juga Ruqayyah ni pun paling segak. Sehingga akan dikatakan pasangan Ruqayyah dan Sayyidina Osman ni dipanggil ahsana zawjain. Siapa yang kata? Ada orang kata sangat cantik, dan ada syair yang dibuat untuk mereka berdua. Ada dalam
Di dalam kitab-kitab sirah ada sebut syair ni. Syair nak memuji kecantikan dua ni. Dan dia dapat anak. Abdullah namanya. Ruqayyah ni dapat anak namanya Abdullah. Hidup sampai Fathu Makkah. Hidup sampai 6 tahun kemudian meninggal. Abdullah ni cucu Nabi juga. Hidup selama 6 tahun saja kemudian meninggal. Dan tak ada anak hak lain. Tak ada anak lain. Waktu perang Badar, Saidina Osman tak pergi. Ruqayyah sakit dah tu. Kemudian meninggal. Waktu tu umur Ruqayyah, umur dia 20 tahun. Ibnatu 20 sanah. Waktu umur 20 tahun Ruqayyah meninggal dunia. Waktu tu sedih lah. Sayyidina Osman melih yang mata. Waktu tu sahabat balik dari perang Badar ni. Balik perang Badar nak habaq berita gembira. Perang Badar, menang perang Badar, di antara perang yang paling mulia sekali perang Badar. Seronok nak balik habaq kepada, tapi balik dapat ada satu benda duka cita. Sedih Sayyidina Osman. Perempuan-perempuan ni pakat teriak belakang. Sayyidina Osman pun teriak. Maka kata Rasulullah, apa sahaja daripada mata dan hati itu faminallahi wa rahmah. Hak turun ayat mata, hak sedih dalam hati itu daripada Allah. Apa saja hak mai daripada tangan dan lisan itu daripada syaitan. Sedih macam mana pun, mulut jangan duk kata macam-macam, tangan jangan duk cerita. Orang Arab ni depa suka apa? Depa pukul-pukul dada, koyak baju, kata-kata depa tu bagai-bagai lah, pintan belian atau piramdi lah. Jadi depa ada perkataan-perkataan yang tak bagus, tak elok lah. Depa memuji-muji. Bahkan ada yang diupah untuk benda tu. Sebab kalau tak ada benda ni, orang Arab dulu ni anggap macam tak sayang. Orang mati relax, cicah biskut Mary sampai isap vape, tu maknanya tak ada apa-apa. Tapi kalau bila kau ni mati, pakat ada orang teriak tarik baju, dia orang hebat lah. Tu orang dulu-dulu, orang Arab dulu kadang-kadang dia, kalau aku mati wasiat siap-siap kat anak, apa kena lagu tu. Cina dulu kalau mati orang menit tu syok dapat duit lah. Dapat pi lah. Pi tolong nangis. Anjuran. Fatimah pun waktu kakak dia meninggal, dia bersimpuh di kubur menangis, teriak lah. Sedih. Lepas tu tak lama, lepas daripada tak lama tu kahwin pula dengan Ummu Kulthum. Kahwin dengan Ummu Kulthum ini daripada apa? Daripada wahyu Allah. Allah sendiri yang memerintahkan Nabi untuk mengkahwinkan Ummu Kulthum dengan Sayyidina Osman. Kahwin dengan Sayyidina Osman ni setelah hijrah. Bahkan kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi law an 'indi 100 bin yamutunna wahidah ba'da wahidah zawwajtuka ukhra ba'da ukhra. Tu kata Nabi kat Sayyidina Osman. Dia kata, demi diriku di tangannya, maknanya Allah lah, kalaulah aku ini ada 100 anak, mati seorang lepas seorang, maka aku akan kahwinkan setiap-tiap seorang tu kepada engkau, wahai Osman. Hak ni aku bagi kahwin, mati aku bagi hak ni pula, hak ni mati aku bagi hak ni pula, hak ni mati aku bagi hak ni pula. Kalau ada satu orang semua aku bagi kat Sayyidina Osman. Sebab apa? Sebab tu perintah daripada Allah. Allah suruh kahwinkan. Hak ni hak perintah dari Allah ni. Maka Rasulullah memandang Sayyidina Osman ni satu pandangan yang luar biasa lah. Sehingga Rasulullah kata, kalau ada satu orang pun aku bagi semua. Ummu Kulsum ni meninggal sebelum Nabi wafat. Semua anak Nabi meninggal waktu Nabi hidup, kecuali Fatimah saja. Nabi sedih atas semua anak-anak dia sebab meninggal, tapi Fatimah bersedih atas kematian Rasulullah. Fatimah ni ada kelebihan dia yang tersendiri. Lain meninggal ketika Nabi masih hidup. Dan hak inilah Rasulullah sedih, teriak, sebab di antara orang yang anak yang Nabi sayang, Ummu Kulthum. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia
Dia ada anak namanya Hafsah. Dia pelawak anak dia pergi ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kahwin dengan anakku. Tu Sayyidina Umar ni, sahabat lain ni, dia dengan Sayyidina Abu Bakar ni dia cukup respect Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau dia mengamuk ke dia marah, tak ada siapa boleh hidup di sahabat dia. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia cukup respect. Bila dia ada anak, maka dia bagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia pelawak pada Sayyidina Abu Bakar, suruh kahwin dengan Hafsah. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Abu Bakar tak jawab. Maka sedih dia. Sayyidina Abu Bakar tak jawab tu sebab ada sebab. Dia ada sebab. Rasulullah ada bagi tahu dia sesuatu, maka dia pun diam. Dia tak mau cakap apa-apa, dia diam je. Dia sedih. Dia pelawak kepada Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman baru tak ada, Ruqayyah dah tak ada. Maka Sayyidina Osman menolak permintaan Sayyidina Umar kerana ta'adduban dengan Rasulullah, beradab dengan Rasulullah. Dia tak mau sebab apa? Sebab seolah-olah dia macam tradisi orang Arab dulu, seolah-olah kalau dah mati kita ambil orang lain, maknanya seolah kita menggantikan dengan dia. Maka jadi macam kurang adab dengan Rasulullah. Sayyidina Osman tak mau. Maka Sayyidina Osman pun menolak. Bila tolak, sedih. Bila sedih, dia main Sayyidina Umar nak mengadu kat siapa lagi? Mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, Sayyidina Bakar aku pelawak anak aku, dia diam, tak cakap apa-apa. Bila aku pelawak Sayyidina Osman pula tolak. Tu kata Rasulullah, mau tak? Mau tak? Kalau aku bagi dekat anak hang lelaki yang lebih mulia yang lebih baik daripada Osman, dan aku bagi kepada Osman perempuan yang lebih mulia daripada Hafsah. Sayyidina Umar kata mau. Sayyidina Umar kata mau. Siapa dia lelaki yang lebih mulia daripada Sayyidina Osman? Siapa dia lagi yang lebih mulia daripada Sayyidina Osman? Rasulullah lah. Rasulullah lah. Jadi Rasulullah perintah Sayyidina Umar kahwinkan Hafsah dengan dia. Dan juga Rasulullah kahwinkan anaknya Ummu Kulsum dengan Sayyidina Osman, yang mana Rasulullah kata, aku akan bagikan kepada Osman ni wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Di antara perkara yang ulama ambil daripada hadis ni adalah anak-anak Nabi mulia daripada isteri-isteri Nabi. Hafsah isteri Nabi, Ummu Kulsum anak Nabi. Tapi Nabi kata apa? Aku akan berikan wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Perempuan yang lebih mulia daripada Hafsah. Maknanya Ummu Kulsum anak Nabi lebih mulia daripada Hafsah isteri Nabi. Anak-anak Nabi ni mulia. Anak-anak Nabi ni mulia. Kahwin Sayyidina Osman dengan wahyu dari langit. Kemudian Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-9 daripada hijrah Nabi lah. Dan orang yang bagi mandinya, di antara orang yang bagi mandi dia Asma binti Umais. Asma binti Umais ni siapa? Isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far At-Tayyar, Yarmuk. Perang Yarmuk. Ja'far At-Tayyar, Jordan. Asma binti Umais ni isteri dia. Meninggal saja Ja'far, kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, kahwin dengan Sayyidina Ali. Itu Asma binti Umais. Dia yang memandikan Ummu Kulsum. Kemudian anak Nabi lagi wa Fatimah radhiyallahu anhum, dan juga Fatimah radhiyallahu anhum. Fatimah ini di antara gelarannya Al-Batul. Al-Batul. Fatimah ni Fatimah. Orang Arab ni banyak nama Fatimah. Fatimah ini dia lahir sebelum daripada Nabi jadi Rasul, waktu Nabi umur 35 hari, ataupun waktu tu tahun itu Mekah dilanda banjir. Kemudian peristiwa nak bina Kaabah, kan? Depa nak bina semula Kaabah. Fatimah lahir pada tahun tu. Fatimah lahir pada tahun tu. Dia manusia perempuan yang paling mulia sekali. Bahkan Nabi kata kat dia Sayyidatun nisa'i ahlil jannah illa Maryam. Fatimah ini
penghulu bagi segala wanita syurga kecuali Maryam. Maryam tak Maryam tak duduk bawah Fatimah. Fatimah pun gelap. Kan ketika Nabi nak wafat, Nabi bisik kepada Fatimah. Nabi kata, aku rasa aku akan wafat pada tahun ini. Sedih teriak Fatimah. Mana dia bisik lagi sekali. Rasulullah kata, engkau ini Sayyidatun Nisa al-Jannah. Engkau penghulu bagi segala wanita ahli syurga kecuali Maryam. Kecuali Maryam tu ada, dia gelap. Gelap. Fatimah tu daripada makna Fatimah ataupun Fatimah itu maknanya putus. Putus. Sebab apa? Sebab dia perempuan yang istimewa, terputus daripada segala wanita-wanita yang lain di dunia ni. Nisbah kemuliaan, nisbah agama, dia terputus, dia seorang-seorang. Wanita yang paling mulia. Dia dah Rasulullah buah nama tu dengan ilham daripada Allah lah, kata ulama. Kata Aisyah dalam memuji Fatimah ni, dia kata, aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih afdal daripada Fatimah selain daripada bapaknya. Ma ra'aitu ahadan qat afdal min Fatimah ghaira abiha. Aku tak tengok seorang pun yang lebih mulia daripada Fatimah selain daripada bapaknya, iaitu Rasulullah. Rasulullah paling mulia, lepas tu Fatimah. Ada orang yang lebih mulia daripada Fatimah antara Fatimah dengan Rasulullah? Aisyah kata, aku tak nampak orang lain. Rasulullah aja lebih dari Fatimah pun, hak lain duduk bawah dia. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Bahkan Rasulullah pernah kata kepada Fatimah, dia kata, murka Allah berada kepada kemurkaanmu dan redha Allah ada pada redamu, wahai Fatimah. Kalau Fatimah marah, bermakna Allah pun marah. Kalau Fatimah redha, maka Allah pun redha. Itu pujian Fatimah ni, kecintaan Nabi yang paling Nabi sayang lah, sehingga dia ni digelar Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu kepada bapaknya. Maknanya apa? Fatimah tu mak kepada Nabi. Gelaran dia lah, Ummu Abiha, mak kepada bapak. Mak kepada bapaknya. Fatimah tu sebab apa? Sebab Fatimah ni ambil berat kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Rasulullah kalau balik perang, singgah masjid dulu sembahyang. Lepas sembahyang jumpa Fatimah dulu. Barulah jumpa isteri-isteri lain. Jumpa Fatimah dulu. Kalau nak pergi mana-mana, Rasulullah akan cium Fatimah dulu. Cinta sungguh kepada Fatimah. Semua anak-anak Nabi meninggal waktu Nabi ada. Fatimah meninggal setelah Nabi tiada. Bahkan kenapa ada riwayat daripada Al-Khatib dan juga Ghassani yang hadis marfu', dia kata apa? Kenapa dinamakan Fatimah? Kerana Allah ni memutuskan Fatimah dan muhibbiha, dan orang yang cintakan Fatimah, minan nar, daripada api neraka. Siapa yang cintakan Fatimah, maka dia akan terselamat daripada api neraka. Itu sudah ada sebahagian riwayat. Cuma ada perbahasan pada makna lah, ada takwil makna. Apa makna Allah selamatkan Fatimah tu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, wa inna masumiyat Fatimah li'anna Allah qad fatamaha wa dhurriyyataha 'anil nar yaumil qiyamah. Allah selamatkan zuriat Fatimah dan Fatimah ni daripada api neraka. Ini berita gembira untuk keturunan Rasulullah lah. Maknanya Allah selamat. Apa makna Allah selamatkan tu? Itu ada tafsir. Dan juga berita gembira kepada orang yang cintakan kepada Rasulullah. Semua umat Nabi ni sayang kepada Fatimah dan anak-anaknya, maka selamat daripada api neraka. Maksudnya apa? Ada sebahagian ulama sebut maksud Fatimah dan zuriat selamat dari api neraka tu, kata ulama, Fatimah dan anaknya Hasan dan Husain itu fal man'u mutlaqan. Allah tegahkan mutlaqan, semata-mata memang tak masuk neraka. Tapi orang yang selain tu, cucu-cucu Rasulullah lain ni, maka tertegah daripada duduk dalam neraka selama-lamanya. Maknanya tak ada yang namanya keturunan Nabi, melainkan semuanya mati dalam keadaan Islam. Tak ada yang namanya keturunan Nabi dalam keadaan kufur, mati dia. Tak ada. Yang namanya keturunan Nabi mati di dalam Islam kebanyakannya. Hari ini mungkin ramai kita kata tengok keturunan Nabi yang mungkin perangai macam-macam kan.
Wallahu alam lah, kita kata salah silah dia betul ke tak betul. Tapi ada nama di belakang tu, nama keturunan tu kat belakang tu ada. Cuma kita kena ingat satu hadis Nabi yang Nabi sebut, kan hadis yang menceritakan marahil kejadian manusia, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, ditiupkan roh, kemudian dituliskan amalan, rezeki apa semua. Kemudian Nabi cerita hadis last tu di bawah, ada seorang yang beramal dengan amalan syurga sampai sehasta lagi dia dengan syurga tu, tapi telah terdahulu kitab bahawa dia ni syaqawah, maka dia masuk neraka. Ada orang yang amalan dia, kalau nak nisbah dia dengan neraka tu lagi sehasta, maknanya dekat dah dia dengan neraka ni, tendang je jatuhlah neraka tu. Tapi telah terdahulu kitabah bahawa dia ni ahli su'ada, maka dia masuk syurga. Jadi kita tak tahu siapa-siapa pun. Jadi kita kena ada rasa hormat lah. Walau macam mana pun dia zuriat, kalau orang tu keturunan Nabi, maka ada darah Nabi yang mengalir daripada dia, maka kita hormat. Walaupun zahirnya buruk ataupun perangainya tak elok, mungkin di saat-saat akhir, kata ulama, tak mustahil bahawa di saat akhir maka Allah akan campakkan hidayah, maka dia akan jadi husnul khatimah. Husnul khatimah. Nabi ni syafi'ul musyafa', orang yang sangat banyak memberi syafaat. Bahkan di akhirat nanti Nabi lah yang paling banyak meminta pada Allah. Minta lagi, minta Allah selamatkan, minta hak ni, minta Allah selamatkan. Untuk siapa? Untuk umat dia. Kalau umat dia pun Nabi minta macam tu, apatah lagi untuk keturunan dia. Hak lagi hampir daripada, takkan Nabi tak bagi syafaat. Tentu ada syafaat khas kan. Ada di dalam hadis-hadis mencerita syafaat bagi keluarga Nabi. Bahkan orang yang mati di Madinah pun ada syafaat khas. Orang Islam ada syafaat khas untuk Nabi. Nabi ni syafaat untuk orang Islam, ada khusus. Hak meninggal di Mekah, hak meninggal di Madinah, ada syafaat khusus. Sebab apa? Sebab mereka duduk di bumi yang mana Nabi duduk, maka ada syafaat khas untuk orang yang duduk kat Madinah. Ini pula hak darah daging Nabi, maka tentulah ada syafaat khas daripada Nabi. Dan Allah ni tak ada, kalau dia nak, dia boleh ampunkan dosa siapa-siapa yang dia nak kerana memuliakan Fatimah dan Rasulullah. Begitu juga kita lah. Sayyidah Fatimah digelar Batul. Fatimatul Batul, Fatimatul Zahra Al-Batul. Batul ni apa? Batul makna putus. Fatimah tadi maknanya apa? Fatimah tu maknanya tertegah daripada masuk neraka. Batul ni yang makna terputus dengan makna apa? Fatimah ini linqita'iha an nisa'i zamaniha fadlan wa dinan wa hasaban. Dia mustaqil, dia duduk seorang-seorang. Dia tak sama dengan mana-mana perempuan, nisbah kemuliaan, nisbah agama. Maka dia orang yang mulia. Kahwin dengan Sayyidina Ali di usia muda. Ada riwayat menyebut Sayyidina Fatimah kahwin ketika umur 15. Itu kalau dikira mengikut satu sebahagian riwayat lah. Kalau dia, sebab kelahiran Fatimah ni tak sama. Ada yang kata waktu umur Nabi 35, ada yang kata lepas Nabi jadi Rasul. Kata lepas jadi Rasul tu maknanya Sayyidina Fatimah umur 15. Kalau ikut riwayat yang kata lahir Fatimah waktu Nabi umur 35, maknanya dia kahwin umur 19. Umur 19. Kahwin umur 19. Dan Sayyidina Ali waktu tu umur 24. Kalau yang kata umur 15, maka Sayyidina Ali umur 21. Begitu. Ada yang kata begitu. Ada yang kata Sayyidina Ali kahwin 21, ada yang kata 24. Eloklah kahwin umur 24, eloklah. Sayyidina Ali kahwin umur 24, Rasulullah kahwin umur 25. Fatimah ke umur 19, anak 19 pergi kahwin lah boleh. Banyak hadis-hadis yang kita nak ceritakan tentang Fatimah ni dan kecintaan Nabi kepada Fatimah. InsyaAllah nanti kita sambunglah. Simpan sikit semua nak cerita malam ni.
Nabi kata ahabbu ahli ilayya Fatimah. Keluargaku yang paling aku cinta adalah Fatimah. Fatimah ni, kecintaan Nabi kepada Fatimah ni ulama sekarang berjela-jela. Banyak kepada Fatimah, kepada Hasan dan Husain. Bahkan ada ulama kitab khas tentang menceritakan tentang kecintaan Nabi pada Hasan dan Husain dan siapa yang mencintakan Hasan dan Husain. Hadis-hadis yang berkenaan dengan kecintaan kepada zuriat Nabi, kelebihan Hasan dan Husain. Kenapa kita perlu menghormati mereka? Ada banyak hadis-hadis. Ulama buat kitab khas untuk cerita hal tu je. Luar biasa lah. Cuma orang yang tak tahu, orang pandang rendah, remeh-temeh lah benda tu. Tak ada masalah, orang tak suka sudah, kita suka. Allah Allah. Saya nak bubuh anak sulung nama anak sulung